Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya ingin kongsikan satu peristiwa besar yang berlaku pada bulan Ramadan dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu ada satu perang yang berlaku pada bulan Ramadan, iaitu Perang Badar. Perang Badar ini berlaku apabila Rasulullah SAW mahu merampas semula hasil dagangan daripada kafilah dagangan orang Quraisy di Mekah yang menggunakan harta-harta orang-orang Mekah, orang Muhajirin yang berhijrah ke Madinah dan meninggalkan harta mereka di Mekah. Jadi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mahu menyekat dan mengambil harta dagangan itu, memandangkan mereka menggunakan harta-harta orang Muhajirin yang telah ditinggalkan di Mekah. Namun begitu, apa yang berlaku? Kafilah dagangan Quraisy Mekah itu dapat menghidu dan mengetahui niat dan tujuan Rasulullah SAW mahu mengambil, merampas harta dagangan itu. Dan ketua kafilah Abu Sufyan berjaya memintas lari daripada sekatan yang Rasulullah dan para sahabat laksanakan. Dan Abu Sufyan menghantar utusan dengan segera memberitahu situasi itu. Dan orang-orang Mekah diketuai oleh Abu Jahal datang dengan 1000 orang tentera yang lengkap bersenjata. Apabila bertembung di kawasan dinamakan Badar, mereka berperang. Itu ringkas ceritanya. Dan akhirnya pasukan Quraisy Mekah tewas dan terkorban seramai 70 orang. Baik. Apakah pengajaran bagi kita? Setiap diri kita mempunyai perang Badar masing-masing. Dan perang Badar ini ialah kita mahu mengambil semula hak kita yang kita telah tinggalkan di Mekah, iaitu Mekah dalam hidup kita. Bagaimanakah caranya? Dalam perang Badar ada beberapa strategi yang Rasulullah SAW laksanakan. Sebelum pergi lagi, Rasulullah sudah memerintahkan beberapa perkara. Yang pertama, Rasulullah perintahkan supaya segera pergi ke lokasi. Rasulullah berkata, sesiapa yang sudah ada kenderaan, terus pergi ke lokasi. Ada sahabat minta izin, "Ya Rasulullah, saya ada kenderaan di luar Madinah. Saya mahu mengambil kenderaan itu dan pergi ke lokasi tersebut." Rasulullah kata, "Tidak perlu. Terus sahaja saudara pergi ke sana." Apa pengajaran kita untuk kita pada perintah Rasulullah SAW ini? Iaitu, pertama, kita mesti segera bertindak, segera bergerak. Tetapi saya tak cukup itu, tak cukup ini. Nak berniaga tak cukup modal. Nak memasak tak cukup peralatan. Pengajaran di sini, kita gunakan saja apa yang ada dengan kita sekarang. Sekiranya kita menunggu lengkap dahulu, maka kerja yang kita ingin buat itu tidak akan berjaya. Jadi, pengajaran di sini, segera bertindak. Gunakan saja apa yang kita ada. Kalaulah kita mahu membuat donat, katakan, perlukan mesin mixer yang industri level. Tak perlu. Tetapi kita perlu belilah, mahal kan harganya. Tetapi oleh kerana kita perlu bertindak segera, ulilah dengan tangan sekalipun, ataupun dengan mixer yang harganya murah. Jadi kita perlu buat apa yang ada di tangan dulu dan bertindak segera. Baik. Seterusnya, apabila hampir sampai di kawasan meletusnya perang, iaitu kawasan Badar, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk melakukan risikan awal untuk mengetahui kedudukan musuh di mana, pergerakan musuh di mana dan sebagainya.
Rasulullah bersama Abu Bakar juga membuat rondaan untuk berjumpa dengan orang-orang penduduk setempat yang melihat pergerakan-pergerakan yang berlaku. Apa pengajaran untuk kita? Pertama, sebelum kita melakukan apa jua kerja, kita mesti semak dahulu. Mesti risik dahulu. Mesti lihat apa kerja kita nak buat itu, bagaimana caranya dan sebagainya. Tidak boleh membabi buta, menonong saja, tak boleh. Nanti kita akan terlanggar dinding kebodohan kita sendiri. Mesti bertanya orang yang mahir dalam perkara tersebut. Jika mahu berniaga, berjumpalah orang yang mahir dalam berniaga. Jika mahu berniaga nasi lemak, berjumpalah dengan peniaga nasi lemak. Jangan berjumpa dengan peniaga roti canai. Ia tak sesuai begitu. Jadi kita mesti risik dahulu. Walaupun apa jua cara. Kalau perlu Google lah. Kalau perlu jumpa orang, kita jumpa orang. Kalau perlu hadir kelas-kelas tertentu, kita hadir dan bayar kelas tertentu. Baik. Seterusnya, apabila sampai di Badar, kawasan berperang itu, Rasulullah SAW telah ditemui oleh para sahabat. Dan pada ketika itu, pasukan tentera Islam berada di belakang mata air ataupun oasis. Lalu datang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah tempat kita berhenti ini wahyu ataupun pendapat tuan sendiri?" Baginda berkata, "Ini pendapat saya sendiri." Lalu sahabat berkata, "Saya mencadangkan supaya kita berkubu di depan mata air, bukan di belakang mata air." Lalu pasukan Islam bergerak di depan mata air. Di sebelah mata air itu ada ladang kurma. Maka pasukan Islam berada di hadapan mata air dan juga ladang kurma. Apa pengajaran kita dalam tindakan ini? Apa jua tindakan kita mesti kenal pasti keselamatan yang kita perlu jaga. Katakanlah kita dapat wang KSP 10,000. Tidak boleh guna 10,000 itu semuanya untuk berniaga. Kita mesti ada bahagian yang kita simpan untuk keselamatan diri kita. Gunakan 2,000 sahaja untuk modal berniaga. Dan selebihnya simpan untuk keselamatan dan juga kecemasan yang perlu. Sebagai contohnya begitu. Jangan menggunakan kesemua sumber yang kita ada. Itu yang pertama. Di samping itu, ladang kurma itu pengajaran yang kita boleh dapat adalah sebolehnya kita mengetahui di manakah sumber-sumber kewangan yang kita boleh perolehi. Ada dalam bentuk bantuan kerajaan, ada dalam bentuk kawan-kawan yang boleh bersama-sama dengan kita dan sebagainya. Di samping itu, ladang kurma juga memberi satu pengajaran kepada kita bahawasanya lokasi ataupun tempat yang kita mesti melakukan kerja itu ataupun kumpulan orang yang kita mahu sampaikan seperti pelanggan dan sebagainya, kita mesti tahu lokasinya di mana. Dalam perabada, Rasulullah SAW telah tetapkan berkubu di hadapan ladang kurma. Dan lokasi kurma itu diketahui kedudukannya. Jadi, kita mesti tahu kepada siapa kita ingin jumpa dan kepada siapa kita ingin jual, kepada siapa yang kita ingin jumpa dan sebagainya. Baik. Seterusnya, dalam perang Badar itu, apabila pasukan tentera Islam dan pasukan musuh berdepan, sebelum meletusnya perang itu, mereka melakukan duel. Duel ini iaitu perlawanan satu sama satu. Maka Rasulullah perintahkan 3 orang sahabat hadir ke depan dan pihak musuh menghantar 3 orang juga. Dan akhirnya 3 orang sahabat berjaya membunuh pasukan musuh. Apa pengajaran untuk kita di sini? Duel ini, perlawanan satu sama satu ini memang nampak macam fakta sejarah.
Dan memang tradisi berperang pada zaman dulu melakukan hal ini. Kalau tuan-tuan tengok movie lama-lama memang jumpalah. Mereka akan duel dulu, melawan satu sama satu. Tujuannya membangkitkan semangat. Semangat pihak yang menang akan rasa semangat, rasa boleh menang. Pihak yang kalah akan rasa geram nak mengalahkan pihak musuh. Ya begitulah tujuannya, nak naikkan semangat kumpulan masing-masing. Untuk kita bukan nak berperang dengan sesiapa. Jadi duel yang kita ingin buat adalah kita melakukan percubaan. Kita melakukan validasi usaha kerja kita itu. Boleh tak boleh buat ni? Jangan terus nak buat, terus nak jual. Tak. Nak jual nasi lemak, masak dulu nasi lemak. Masak jadi dulu. Bagi jiran-jiran ataupun sahabat saudara mara makan dulu untuk mereka bagi respon yang betul. Sedap tak sedap nasi lemak ni? Masin ke, pedas ke dan sebagainya. Itu duel yang kita kena buat. Tak boleh terus buat tu terus jual buka meja tanpa dibuat apa-apa makluman kepada orang sekitar. Orang kita panggil marketing, tak ada buat apa-apa. Terus buka meja je, tak maklumkan apa-apa. Jadi duel dalam hidup kita mesti cuba dulu dengan jumlah yang sangat sedikit untuk kita mendapat respon-respon orang, mendapat pandangan orang. Jadi kalau kita nak buat produk, buatlah dulu. Dan kita bagi orang cuba dulu, dapatkan respon dan sebagainya. Ini memang berlaku kalau tuan-tuan baca sejarah ataupun biografi orang-orang yang berjaya. Sebagai contoh, Datuk Ramli Mokni, Ramli Burger. Pada awalnya memang beliau membuat burger tu dan meminta jiran-jiran mencuba dulu. Goreng di rumah dan bagi jiran-jiran cuba dahulu. Untuk dapatkan respon bagaimana dan dibetulkan sedikit demi sedikit. Baik. Itu yang berlaku. Baik. Seterusnya, apabila perang meletus, bagaimana Rasulullah SAW menyusun kekuatan perang tentera untuk menyerang musuh? Rasulullah SAW menyusun pasukan tentera di sebelah kiri dan sebelah kanan, bukan di sebelah tengah. Maknanya serangan itu berlaku di sebelah kiri. Pasukan musuh di tengah dan diserang di sebelah kiri dan kanan. Kita bukan nak berlawan bertumbuk ni, kanan kiri tangan ni, bukan. Kita ambil pengajaran daripada tindakan Rasulullah menyusun strategi ini. Apakah maksud serangan dua serampang ini? Apabila kita mahu bertindak, kita mesti mengetahui dua cara yang boleh kita laksanakan kerja itu. Ataupun kita mesti mengetahui cara yang alternatif selain pada cara yang utama. Jika tidak, apabila berlaku halangan pada cara pertama, kita tidak dapat cipta cara-cara alternatif untuk melaksanakan kerja itu. Maka kita akan terganggu. Jadi, itu salah satu. Kena fikir dua cara untuk laksanakan kerja itu. Yang kedua, sekiranya kita mahu membina kekuatan, khususnya kekuatan ekonomi dan kewangan, sebolehnya kita mempunyai dua aliran tunai yang masuk untuk kita. Kalau kita kerjanya kita sedang bekerja, kerja kerajaan, sumbernya daripada gaji setiap bulan. Untuk bina kekuatan daripada pengajaran perang Badar, kita kena usaha cari satu lagi sumber kewangan yang kita boleh dapat. Sama ada berniaga, sama ada menjual barang tertentu dan sebagainya. Jika tidak, kita hanya bergantung pada satu sahaja aliran cash flow kita dalam hidup kita. Boleh hidup, tak ada masalah, boleh hidup. Cuma untuk kita kembali ke kekuatan kita, yang kita terpaksa tinggalkan Mekah yang kita sayang itu, maka kita akan tidak berubah-ubah kerana satu saja cara yang kita ada, iaitu satu saja sumber kewangan. Jadi, apa yang berlaku adalah Rasulullah SAW membuat serangan kiri dan kanan. Dan kita mesti ada dua cara, dua aliran tunai yang kita boleh dapat untuk membina kekuatan kita. Baik. Seterusnya, dalam perang Badar ini berlaku dalam kumpulan tentera Islam itu adalah
satu kumpulan daripada Muhajirin yang berasal dari Mekah, satu kumpulan Ansar yang memang tinggal di Madinah. Jadi Muhajirin ada benderanya, Ansar ada benderanya tersendiri. Tetapi mereka bekerjasama, berperang bersama-sama menyerang pihak musuh. Untuk membina kekuatan dan juga berperang dalam menghasilkan kekuatan dan juga sumber kewangan yang baik, kita mesti ambil pengajaran, iaitu mesti bekerjasama dengan orang lain. Dalam perang Badar, orang Muhajirin bekerjasama dengan orang Ansar. Dan bekerjasama dalam arti kata betul-betul bekerjasama dengan tujuan yang sama. Jadi kita mesti kenal pasti siapakah orang yang sanggup bekerjasama dengan kita. Soalnya bagaimana nak cari, kan? Antara caranya kita mesti berjumpa, berbual, dapatkan, kita panggil wave yang sama, dapatkan ini pendapat-pendapat yang kita nampak selari dengan pemikiran kita, maka kita bolehlah bina satu usaha untuk bekerjasama. Memanglah ada kata-kata mengatakan sekiranya kita mahu bergerak cepat, kita berjalan seorang. Sekiranya kita mahu bergerak lebih jauh, kita bergeraklah dua orang. Jadi apabila kita ada bekerjasama dengan orang lain, maka fikiran satu kepala, yakni fikiran dua kepala, lebih baik daripada fikiran satu kepala. Mungkin kita tidak nampak perkara yang orang lain nampak, maka kita perlukanlah pandangan orang kedua dan mungkin orang ketiga. Jadi di sini kita ambil pengajaran bahawasanya perang Badar yang berlaku pada bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW berperang bersama Muhajirin dan Ansar. Dan kita mesti berusaha belajar untuk bekerjasama dengan orang lain. Baik. Daripada peristiwa ini, ada satu lagi pengajaran. Rasulullah SAW ketika meletusnya perang, Rasulullah sangat risau. Dan baginda di dalam khemah baginda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa baginda iaitu, Ya Allah, sekiranya engkau hancurkan kumpulan daripada orang Islam ini, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Itu doanya. Dan doa Rasulullah SAW ini diangkat tinggi dan bersungguh-sungguh sehingga Abu Bakar datang menenangkan baginda. Baik. Selain pada kerja-kerja yang kita sedang usahakan, antara kunci penting adalah kita mesti berdoa, dan berdoa dengan doa yang sungguh-sungguh. Bagaimana doa sungguh-sungguh itu? Doa sungguh-sungguh itu adalah kita berdoa dengan menyerahkan bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas kita melaksanakan kerja itu. Dan doa ini kita mesti buat sebelum, semasa dan selepas kerja itu dibuat. Berdoa dengan penuh merintih dan menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terikut dengan gaya sesetengah orang di masjid ke, di surau ke, atau di mana. Berdoa dengan tanpa memahami apa-apa, kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak faham apa benda. Mesti doa dengan ayat yang kita fahami. Saya tak pandai lah nak cakap bahasa Melayu standard-standard ni. Tak perlu. Guna dialek masing-masing pun tak ada masalah. Kita merayu dan merintih pada Allah Ta'ala, memohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Doalah dengan dialek kita sendiri. Orang utara dan dialek. Cik tak tahu lah nak macam mana, tolong ya Allah. Macam tu boleh. Tak ada masalah. Guna gaya tersendiri supaya kita dapat sampaikan maksud dan tujuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di samping berstrategi sebagaimana perang Badar disusun oleh Rasulullah, Rasul juga menunjukkan kita bagaimana cara kita berdoa kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga menitiskan air mata, berdoa ketika orang sedang tidur, berdoa ketika apa jua keadaan. Tidak mesti tunggu keadaan susah dahulu barulah nak berdoa, tidak. Waktu sebelum, semasa dan selepas kerja itu dilaksanakan. Dan itulah yang para sahabat buat apabila
menjalani ibadah di bulan Ramadan. Mereka berdoa selepas 6 bulan selepas Ramadan, berdoa supaya amalan mereka bulan Ramadan diterima. Dan 6 bulan sebelum Ramadan pula mereka berdoa supaya mereka dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang seterusnya. Jadi semangat daripada Ramadan ini, kita ambil semangat daripada Perang Badar supaya kita dapat membina kekuatan dan meningkatkan kualiti hidup kita di masa akan datang. Sekian, terima kasih.